Hello guys, welcome to Bro Nas channel. Assalamualaikum guys. Macam mana korang? Sihat? Diharap korang semua sihat semualah ya. Okey, tapi sebelum tu pada korang yang berminat dengan cerita seram, sukakan dengan cerita seram, jangan lupa like and share and follow ataupun subscribe. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe. Yang dah subscribe tapi jangan lupa tekan lonceng ya guys. Okey, saya tak nak panjang-panjangkan cerita sebab saya tahu korang pun dah lama nak sangat part 2 ni. So, kita terus to our story. Let's go. Okay guys, lepas saja kami sampai dekat Johor, pada time tu kita orang pelik sebab semua orang dah macam dah get ready, macam dah tahu dah akan kedatangan kami. Macam kami punya nenek saudara, kita orang punya pakcik, makcik memang dah berkumpul dah dekat rumah tu. So bila sampai je, yang menjadikan lagi rasa terkejut ataupun takut, salah seorang nenek saudara kita tu cakap macam ni, "Oh, engkau ke?" Macam tu. So bila mula-mula kita orang ingat dia kata, "Oh, engkau ke?" tu dia cakap pada ayah ke ataupun pada kakak. Rupa-rupanya "Oh, kau ke?" tu bukanlah ditujukan pada kami. Dia nampak si Polan tu. Okey. So bila aja nenek saudara tu dah mula terus approach macam tu, so time tu saya budak lagi time tu, saya disuruh ke tepi lah. So pada waktu perbincangan tu saya nampak dari jauh kakak saya dekat tengah-tengah. So nenek saudara yang lain semua berkeliling. So time tu kakak saya macam biasa saya cakap, bila benda tu ada dia akan tunduk, dia angguk-angguk, dia tunjuk sana. Saya rasa dia kenal kan kot. Ini makcik, yang ni Pak Long, ini nenek saudara. Mungkin lah. Tapi apa yang saya boleh cakap time tu, nenek saudara saya tu ibarat kenal si Polan tu. So bila benda tu berbincang, disebabkan saya time tu masih lagi bawah umur, saya tak adalah dengar sepenuhnya. Dan lepas saja dah settle tu, barulah kami diberitahu oleh ayah bagi tahu apa yang jadi sebenarnya. Okey, apa yang berlaku ini memang betul saka. Daripada mana? Betul memang daripada susu galuh ayah. Sebab yang ni boleh dikatakan saka keturunan lah. Kenapa dia pilih kakak? So benda tu jadi tanya-tanya. So bila ditanyakan benda tu dekat kami punya nenek saudara kami cakap, benda tu awak tak boleh nak tanya. Sebab apa? Dia yang sendiri pilih. Dia pilih daripada akak dalam perut lagi, belum lahir lagi. Sebab itu bila benda ni dah bercerita, nenek saudara dah mula fill in lagi kan cerita pasal susu galuh ni, benda tu makin lengkap tau. So bila dah diceritakan, tiba-tiba barulah mak saya dengar. Masa baru-baru lahir, arwah atuk dia betul-betul excited sangat nak bagi nama dekat akak saya ni. So masa dia bagi nama, dia tak pernah jumpa lagi tau. Ni baru first time dia jumpa bayi akak saya ni lah. Dia jumpa, dia terus tanya kat mak saya, anak kau ni ada tanda lahir kan? Mana? Dia macam tu tau. Ya betul, akak saya ada satu tanda lahir besar dekat tangan dia. So benda tu saya tak pastilah ada kaitan ke tak ada, tapi benda tu yang buatkan mak saya teringat. So bila dekat situ, kami dekat Johor lebih kurang dalam dekat 3 hari lah. So masa 3 hari tu banyaklah ditanyakan apa yang kena buat. Sebab diorang pun terkejut sebab akak saya agak muda untuk dapat benda tu. Mostly benda ni akan datang lepas kita dah besar. Selalunya lah bila kita dah mula lebih apa sekolah ke. Tapi akak saya dapat awal. Dia daripada umur dia dalam form 2 time tu. So benda tu yang jadi merisaukan. So masa dekat Johor tak ada kejadian aneh. Lepas saja dah settle kita orang di Johor tu, kita orang membaliklah ke rumah. Lepas saja pergi Johor, ayah decide untuk jumpalah ustaz. So bila jumpa ustaz, dia tanyalah, macam mana sekarang ni? Sekarang ni kami dah tahu ini adalah keturunan. Apa yang ustaz tu bagi tahu, saka memang susah untuk buang, tapi nak jauhkan tu ada cara. So ayah decide untuk jauhkan. So bila tentu ustaz tu kata okey lah, tapi dia kata benda ni takkan baik sepenuhnya. Dia dah bagi tahu awal lah. So bila je benda ni dah dijauhkan, macam saya cakap lah, saka ni tugas dia untuk jaga family. Kenapa akak ni dipilih oleh saka tu? Dia ni banyak benda yang berminat. Ada sesetengah perawat bagi tahu akak saya ni di dunia alam gaib, dia nampak macam satu, kalau contoh kalau kita dekat satu kumpulan, dia macam seorang je yang percaya ataupun dia seorang yang menonjol. So bila kita dah mula jauhkan dia dengan dia punya pendamping tu, mulalah ada kejadian-kejadian yang daripada luar. Mulalah masuknya anasi-anasi ataupun benda-benda luar yang mula kacau kat akak saya. Nak je jadikan cerita, masa lepas kita dah balik pada Johor, time tu lebih kurang dah dekat 2-3 minggu lah. So time tu pun akak mulalah menjalani hidup macam biasa. Dia main basikal lagi. So masa akak saya tengah main basikal lagi kali ni, kali ni dia main basikal dengan kawan dia. Okay, dia tengah main basikal. Time tu saya tak ada Time tu saya dekat rumah. Saya tahu dia pergi keluar main basikal. So tiba-tiba masa tengah saya dekat rumah tengah dengan ayah tu, tiba-tiba saya punya kawan datang. Kawan saya datang dengan keadaan yang tergesa. Dia cakap macam ni, Nas
"Akak kau dah kena lah," dia cakap itu. Saya tanyalah, dekat mana? "Dekat CB, kat CB." So saya terus cakap dengan ayah saya pun naik basikal, saya terus bergegas ke sana. Okey, tu side cerita kat saya pula. Masa dia tengah main basikal time tu, tempat yang sama dia main basikal sebelum ni. Okay, kalau korang nak tahu, dekat CEB ni ada satu tempat tu ada kubur tau. So masa tu dia main basikal tu lebih kurang petang lah, dalam pukul 6.30 macam tu. So akak saya dengan kawan dia tengah kayuh basikal, sampai aja dekat tempat kubur tu, tiba-tiba akak saya berhenti. Member dia ni dah tengah berborak dengan tengah borak-borak, tiba-tiba member tak ada kat sebelah. Pusing belakang, dia tengok akak saya betul-betul dekat sebelah kubur tu sambil pandang atas. So time tu pelik lah, kenapa Minah ni, tapi dia tahu lah cerita. Dia terus pusing, dia tanya akak saya, apaan? Dia kata, apa yang akak saya nampak guys, akak saya nampak ada satu tangga. Tangga dia tu menuju ke atas, yang dia cakap sangat-sangat cantik. Dia nampak macam satu dimensi lain. Dekat di penghujung tangga tu ataupun di puncak tangga tu ada dua macam pengawal tengah jaga pintu. Lepas tu dia cakap, masa tu ini first time berlaku tau. Kalau tak sebelum ni, kalau saya cakap sebelum ni, kalau dia jadi macam tu, dia akan macam angguk-angguk, tunjuk, cakap slow. Yang ni mata dia sangat bulat, sangat tajam, pandang betul-betul dekat belah atas. Dia menuju pandang kepada puncak bukit tu, sebab ini berbukit tempat tu. So kawan akak saya ni jadi takut lah. So kebetulan itu yang kawan saya datang nampak, dia panggil saya. Masa benda tu berlaku, dia memang dah nak naik tau guys. Kalau ikutkan apa yang ada kat depan dia adalah kubur, sebelah kubur tu ada satu batang pipe. So batang pipe tu lah dia kata tangga. Nasib baiklah kawan akak saya ni membuat satu keputusan yang berani. Dia tarik akak saya and dia lempang muka terus. Lepas lempang dia, akak saya terus terjaga. Tanya, "Kenapa kau lempang aku?" Yang kawan akak saya ni dah menangis lah. Dia kata, "So jom balik je." So time dia nak balik tu, saya terserempak lah dengan dia. So saya patah balik lah. So bila saya jumpa balik, dia cerita balik, dia kata apa yang berlaku kat sana. Masa dia tengah kayuh biasa tu memang tak nampak apa, tapi bila dia masuk je dekat-dekat yang kubur tu, dia macam masuk satu dimensi lain. And dia nampak satu tangga yang sangat cantik, berkilat, berkilau-kilau. And membuatkan dia berhenti bukanlah sebab dia nampak benda cantik tu, sebab ada panggilan. Dia panggil Aini. Betul panggil nama sayup-sayup. Dia perempuan, bunyi perempuan. That's why dia berhenti. Itulah satu kes yang pertama yang saya cakap, gangguan luar yang pertama yang mula mengacau akak saya. Benda tu jadi kecoh lah. So lepas saja kejadian tu, mak dengan ayah mula tak bagi akak untuk keluar macam seorang-seorang, sebab dah mula bahaya. Lepas saja kes tu, beberapa hari lepas tu, tentu hari sekolah lah. Mak, macam saya cakap sebelum ni, mak ayah saya kerja tau. Mak saya kerja, ayah saya bekerja. So masa waktu hari tu, saya tak silap saya tak pergi sekolah agama kot. Saya tak pergi sekolah agama, saya lupa. So time tu saya berdua je dengan akak saya. Okay. So masa benda tu kita orang tengah tengok TV sama-sama. Tengah tengok TV sama-sama, ni kejadian kedua lah Tengah tengok TV, tak ada apa berlaku. Selalunya macam saya cakap lah, kalau benda tu datang, selalunya dia akan bercakap seorang tu. So benda tu dah macam dah jadi common tau dengan saya. So saya tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Tapi kali ni, masa saya tengah berdua dengan dia, saya tengah tengok TV. Tiba-tiba saya tengah tengok TV ni guys, tiba-tiba akak saya belah sini, dia pandang saya. Dia pandang saya dengan mata yang sangat tajam. Kau tahu tak macam mata yang dia tajam di ujung ni. Dia macam tengok ujung tajam. Mulut dia senyum sinis. So saya perasan benda tu, tapi saya masih pandang TV time tu. Saya takut, sebab benda ni tak pernah berlaku tau guys. So bila benda tu berlaku, and saya beranikan diri sebab saya tengah berdua dengan dia, saya pandang dia. Bila saya pandang dia, dia humming guys. Tahu humming kan? Macam bunyi, dia macam bunyi, buat bunyi nyanyian, tapi menggunakan tak buka mulut. Contoh macam sambil senyum sinis dengan mata tepat pandang kat kau. Apa saya buat time tu? Of course saya takut. Apa saya buat? Saya terus call mak saya. Saya bagi tahu yang akak saya jadi sekian. Sebab saya tak tahu nak react macam mana. Mak saya pun time tu agak takut juga. Dia tak tahu, dia jauh. Kalau dia nak patah balik pun dekat sejam juga kot daripada tempat kerja ke rumah. So apa yang dia suruh saya buat, dia suruh saya kunci pintu. Biarlah kami berdua-duaan di dalam tu. So time tu saya memang tengah takut. Saya just buka TV, and saya buka je siaran siaran apa saya tahu, saya tak ingat lah. Tapi nasib baiklah kejadian tu berlaku tak lama. Masa tu tiba-tiba je dia terus pingsan ke belakang.
Ini first time berlaku tau. Saya tak tahu nak react macam mana. So saya macam, dan kata ni saya takut lah. Saya hanya duduk tepi, menong je, saya tak buat apa-apa. So bila masa dia pensan tu, saya call mak saya. Mak saya pun cakap, cuba kejutkan. Masa saya kejut, akak saya punya reaction macam tak ada apa berlaku. Dia macam, aku ngantuk lah. Dia terus masuk bilik. Tapi time tu petang, dalam pukul 2:30 tengah hari macam tu. Itulah hari paling panjang saya rasa. Sampai parents saya datang, baru saya cerita kat parents saya. So benda ni dah mula ada gangguan luar yang dah mula mengganggu. Okay guys, lepas saja kejadian yang tu berlaku, ayah dah mula brainwash saya lah. Dia kata, Nas, sekarang ni kita punya family ada ni je. So kalau benda tu berlaku, tolong jangan lari, cuba face. Kalau jadi macam tu, boleh baca ayat-ayat yang macam ni, yang macam Ustaz ajar. Sebab sebelum ni, setakat macam si Polan tu datang, kita dah macam rasa okey dah, kita dah komen dah benda tu. Tapi yang gangguan luar ni, dia mencabar sikit. Sebab kita tahu tu bukan akak kita kan. Tapi itulah first time saya dapat tengok orang yang apa panggil kena rasuk lebih kurang lah. So nak jadikan cerita, benda ni dia tak berlaku dekat rumah je guys. Macam mana pula bila dia dekat luar? Macam mana pula masyarakat luar nak terima? So nak jadikan cerita, pada suatu hari, time tu kalau tak silap saya, akak saya cakap diorang ada exam rasanya, exam tengah tahun. Dia umur berapa saya tak pasti, tapi rasanya saya dah masuk form 1. Rasanya lah. Okay, masa tu peperiksaan tengah tahun tau. Masa tu berlaku, rupa-rupanya pada waktu tu ada satu cikgu ni, dia berpenyakit juga. Dia mungkin ada sakit macam akak saya juga. Tiba-tiba masa akak saya masuk aja dalam kelas tu, akak saya dah nampak sesuatu dekat cikgu tu. Cikgu tu awak boleh bayangkan tak contoh ni cikgu awak ni, cikgu awak tengah pandang depan. Tapi masa awak masuk, tiba-tiba ada satu kepala dia yang macam, dia bukan kepala tau, dia macam satu kepala bayangan tu, dia pusing pandang awak. Dia pusing pandang awak dan dia senyum sinis. Awak boleh bayangkan tak? Ada macam tu tau. Tapi dia punya fizikal, yang betul fizikal tu, dia pandang depan. Cuma dia punya inner tu macam akak saya nampak macam tu. So bila akak saya nampak macam tu, dia terus tunduk lah, terus pergi ke tempat duduk. So time tu bila akak dah macam perasan yang ada sesuatu pelik dekat cikgu dia tiba-tiba time tu kena dia kena rasuk time tu. So masa kena rasuk tu, yang menakutkannya, dia terus attack kat akak saya. Macam mana dia attack time tu dia siap panggil nama tau. Dia panggil macam ni, Aini. Panggil macam tu. So akak saya time tu exam guys, time tu exam tau. So semua orang tengah senyap. Kau bayangkan orang tengah exam, tiba-tiba cikgu kau pula kena rasuk. Dia duduk kat depan tu, tapi dia tak kacau orang lain, dia kacau kat akak saya. Dia attack, panggil Aini. So akak saya, dia just tundukkan dia kepala. Lepas tu bila akak saya tundukkan kepala, dia cakap ini, asal tunduk, angkatlah kepala tu kalau berani, Aini. Cakap yang tu. So time tu akak saya pandang lah, apa yang dia nampak time tu, muka dia sangat bengis, sangat-sangat bengis. So akak saya terus tinggalkan tempat tu, dia terus keluar. Tu kejadian yang agak ganggu kat akak saya lah. So akak saya time tu dia punya mentally dia memang sangat-sangat down. Dia memang perlukan kawan-kawan yang banyak kena support dia. Sebab time tu dia memang sangat-sangat, yelah awak bayangkan lah, benda tu dah mula kacau yang sangat, saya panggil ekstrim lah. Benda tu memang disaksikan oleh semua pelajar-pelajar lain. So pelajar-pelajar lain pun nampak benda tu berlaku. So lepas saja tu akak saya terus lari. So dia tak jawab lah apa peperiksaan tu. And saya tak pasti apa berlaku kat cikgu tu. Tak silap saya, dia diberi cuti. Lepas kes tu berlaku, dia diberi cuti untuk rehat. Okay guys, lepas saja kejadian demi kejadian berlaku, start pada hari tu, macam saya sendiri pun saya dah mula sentiasa berjaga-jaga. Saya daripada penakut, nak kata berani, tak berani lagi lah. Tapi disebabkan benda tu selalu berlaku, and saya dah boleh kenal dah muka akak saya kalau nak ke arah itu. Kalau akak saya akan jadi bila dia susah hati, bila dia tengah marah. So dengan kata lain, ayah saya jumpa saya, dia kata, okay Nas, tak kamu tengah sakit tu, tolonglah bergalah, janganlah bergaduh. Sebab bila kami gaduh je, memang dia akan jadi selalunya. Kalau jadi datang si Polan tak apa, dia jadi yang kena rasuk. So nak jadikan cerita, lepas saja habis sekolah, masa kat sekolah tu banyaklah kejadian. Kalau saya cerita satu-satu mau 4-10 siap. So
masa habis sekolah tu, akak saya sampai dapat satu nama. Orang budak-budak sekolah panggil dia Ayah Lalok. So masa habis sekolah, time tu dah habis SPM lah. Biasalah yang kita kalau lepas habis SPM semuanya akan kerja kejap, tu tak? So tak lari juga dekat akak saya. So akak saya bagi tahu kat ayah, ayah, Ain nak kerja lah. Bila dengar je Ain nak kerja, satu benda yang terkeluar dekat kepala ayah adalah bahaya. Macam mana nanti kalau dia kena dekat tempat tu? Macam tu lah. Sebab ayah saya dah sangat paranoid tau. Sebab benda tu dah berlaku almost every day. Macam saya pun bila berdua pun jadi, bila dia bersorang pun jadi. So benda tu dah jadi macam anything nak buat kena fikir pasal dia. Macam tu lah. So bila akak kata akak nak kerja, ayah kalau ikutkan hati dia tak nak bagi. Lepas tu akak macam insist juga, alah kawan-kawan semua boleh kerja, Ain bukan nak sangat gaji tu. Yelah dia nak bekerja kan, boring kan duduk rumah sementara tunggu keputusan kan. So lalas ayah kata boleh dengan satu syarat, pergi balik ayah ambil. So kebetulan lah akak saya pun malas nak naik bas. So dia pun setuju. Dan tu kalau korang nak tahu, akak saya kerja, kalau siapa orang Kelang kat sini dia dulu kat situ The Store. Akak saya kerja The Store time tu. Dekat The Store ni pun ada satu kejadian guys. Korang nak tahu apa kejadian tu? Nak tahu tak? Lepas saja dia sekolah, dia akan pergi ke universiti. Nak tahu tak apa jadi lepas tu? Nantikan part 3 pula. Sebab part 3 ni saya akan ceritakan lepas sekolah. Lepas ni dia dekat keadaan di luar. Okay guys, thank you.